Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni sajalah sambil aku bawa kereta, baru balik kerja pagi ni, baru matahari naik daripada Nilai aku nak balik ke Batu Cave. Jadi kita pun tahu, siapa dia tahu yang akan menghadap tol Sungai Besi. Memang biasa, memang jam kan. Jadi sajalah sambil-sambil aku buat live, berkongsi ke apa, membincangkan. Aku nak bawa 3 isu lah kan. Walaupun isu ni isu dah lepas, tapi banyaklah isu aku nak selit sikit hipokritnya soal PAS ni, soal kantin. Lepas tu aku nak selitkan sikit pasal kalimah Allah. Lepas tu dengan pasti sekolah budak-budak, bukan sekolah, dia ni tak, lebih kurang macam tadika, tapi bukan tadika, pusat asuhan pasti. Pusat asuhan pasti ni. Okey, aku pun dalam masa 2 hari 3 hari ni memang aku dengar perbincangan orang soal-soal pasti ni. Aku ni dengar soal perbincangan soal pasti, soal kalimah Allah, pertikaian terhadap Firdaus Wong kan. Kenapa Firdaus Wong orang yang pertama jumpa, orang yang pertama post, orang yang pertama ambil gambar tu kan, kenapa dia yang tak pergi report, kenapa orang lain yang pergi report? Pertikaian, rasa tak puas hati, sebab dia memviralkan tu jadi pertikaian apabila pihak-pihak pembangkang menyalahkan kerajaan, tak ambil tindakan, lambat ambil tindakan lah, apa semua macam-macam. Tapi sebab keterlampauan puak-puak ni, sehingga kan bila macam report tak buat kan, satu report tak buat, lepas tu tiba-tiba pula dia boleh kata pihak kerajaan lambat. Apabila pihak kerajaan lambat pula, dia kaitkan pula dengan Perdana Menteri, dia kaitkan pula dengan yang di-Pertuan Agong. Sehingga ayat-ayat kuajak, ayat-ayat biadab. Dia komen macam-macam lah. Dia komen geng-geng yang geng-geng payung kuning takkan diam diri. Mana geng-geng kata hak yang terpaling Islam ni kan, hak yang mana ada jawatan kuasa agama Islam ni apa semua, takkan diam diri, takkan tak ambil tindakan. Nak babi gambar, kuajak, biadab kan. Jadi okey, aku masuk dululah isu kalimah Allah ni lah kan. Kita masuk daripada segi satu-satu bab kalimah Allah. Macam kalimah Allah ni cerita dia. Okey, satu persatu. Bila Firdaus Wong yang memviralkan dekat Facebook dia, dan orang pun pakat-pakat petik gambar-gambar dia dan berkongsi dan share dia dengan ayat memaki hamun. Tapi laporan polis tak buat lagi tau. Dalam masa 24 jam tu tak buat lagi. Keesokan tu barulah ada laporan polis. So apabila hari ni viral, keesokan hari tu KK Mat punya toke buat permohonan maaf kan, permohonan maaf. Jadi orang petikai, kalau betul-betul kalau betul-betul lah dia terinaya, kenapa dia minta maaf? Macam depa ni cerita dia, depa spekulit macam-macam cerita-cerita ni, depa nak selitkan macam-macam. Sedangkan yang aku faham, sebab dia minta maaf tu, sebab produk stokin yang ada kalimah Allah tu dijumpai di KK Mat, dijumpai dekat Mini Pasar Raya aku nak sebut Pasar Raya kecil daripada KK Mat, brand dia sendiri, syarikat dia sendiri. Sebab itulah dia buat keputusan, dia minta maaf. Contohlah kalau kena dekat kita pun, kita akan minta maaf dulu, sehingga permohonan maaf dia pun sehingga diajuk-ajukkan kan, duk pertikaikan, ramai orang pertikai. Jadi andai kata kan dia tak buat permohonan maaf, turut lagi lah kita orang Melayu, orang Islam ni marah. Okey, satu bab tu hari ni viral,
Esok dia minta maaf. Lepas tu waktu dia minta maaf, bertalu-talu orang pergi buat report polis. Bila dah buat report polis, of course lah, polis akan ambil tindakan lah. Polis akan pergi dekat ke semua kekemat tengok kan. Polis akan pergi, tambah-tambah tu ada 3 pula stokin dekat kekemat. Of course lah, polis akan pergi check tengok kekemat. 800 kekemat tu kemungkinan besar 800 lebih kekemat tu polis akan pergi serbu, pergi check. Dan apabila di dalam sidang media tu pun token dia pun bagi tahu ni dia stokin tu mai daripada kilang ni. Okey, polis pula ambil masa 1 hari pi macam pi pula kilang tu kan, yang 18,000 stokin. 18,000 stokin. Polis-polis ni geledah cari stokin yang ada kalimah Allah kan. Itu pun hanya ada 5 stokin tu pun 5 hanya ada 5 stokin tu. 5 tu yang dihantar kembali daripada kekemak. Kekemak ni ada satu kedai tu dia menghantar dekat kilang tu. Jadi polis geledah 18,000 tu mereka tak jumpa. Hanya ada 5 tu yang dihantar daripada kekemak. Selebihnya tu lah dia ada gundi. Satu gundi tu dia ada 1,200 pieces stokin. 1,200 pasang stokin. Jadi aku nak cerita ke hampa, pelbagai sangat ni cerita tu. Sepatutnya 18,000 stokin yang digeledah. Stokin tu duduk di dalam satu pack, satu bundle tu ada 1,200. Cerita dia macam tu. Tetapi cerita yang disebarkan oleh room ataupun TikTok lah daripada walaun ni kan, cerita ni ada 1,200 stokin ni kan. Tak, cerita yang sebenar tu daripada kona dah kot lain. Faham tak? Daripada kona, daripada bakat bagi jadi cerita macam lain. Dan rakyat yang mendengar dah faham ke arah lain. Tapi cerita sebenar dia, polis macam serbu kilang tu. Dan dia ada bandar. Satu bandar tu ada 1,200 pasang. Dan 1,200 pasang tu dia ada berapa belas gundi kalau tak silap aku. Berapa belas gundi. Total ke semua gundi tu ada 18,000. Dan hanya dijumpai 5 sahaja di kilang tersebut. Dan 5 tu pula yang dihantar oleh kekemak. Cerita ada lagu tu. Jadi alhamdulillah polis pun cepat. Dan alhamdulillah polis dah tarik lesen perniagaan kilang tu. Alhamdulillah lesen dah ditarik balik. Sebab apa? Sebab dia ada terkait dengan stokin yang ada kalimah Allah. So yang kita dengar pula, syarikat tu, owner kepada syarikat tu, syarikat kilang yang ditutup, lesen yang ditarik tu, mengeluarkan saman LOD kepada syarikat daripada China. Sebab barang stokin tu, stokin yang ada dekat kilang tu dan juga yang kilang tu supply, semua daripada China. Faham tak? Barang tu asal usulnya mai daripada China. Walaupun daripada puak-puak walaupun ni pun mereka kata kilang tu yang buat stokin. Kilang tu yang buat stokin, yang design stokin tu apa semua. Tapi apabila polis yang pergi buat serbuan, polis pergi tengok, yes, barang daripada China. Dan polis pun dah keluarkan dah kenyataan memang barang daripada China. Jadi pada aku kan, sebab aku minggu ni kurang membaca sikit lah. Kurang banyak agak lah membaca. Sebab sibuk kerja sikit kan. Lepas tu cerita-cerita yang dimanipulat untuk nak membakarkan lagi perasaan rakyat-rakyat, nak membakarkan lagi antara kaum ni. Allah. Disebabkan okey, yes, kita marah. Tapi alhamdulillah negara kita ada undang-undang.
So kita serah kepada undang-undang sebab Perdana Menteri Anwar Ibrahim dah keluarkan dah kenyataan. Lepas tu pula yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Menteri Agama, orang-orang yang berkuasa ni dah keluarkan dah satu arahan dan satu kenyataan yang terang-terang. Memang kita umat Islam ni sangat-sangat marah. Tapi apakan daya, kita ada saluran perundangan. So kita biar undang-undang yang adili daripada kekemah dan juga daripada kilang tersebut, biar undang-undang kita yang menghakimi mereka. Kita hak di bawah ni, kita jangan tunjuk kan, kita jangan tunjuk perangai sifat tiada adab yang teruk. Sebab aku tengok Allah teruk sangat, sehingga kan menyalahkan kerajaan, menyalahkan yang macam yang di-Pertuan Agong. So apabila hampa attack kepada pihak-pihak kerajaan, kami sebagai penyokong-penyokong tegar kerajaan terpaksa membela kerajaan, terpaksa membentangkan balik cerita yang sebenar macam mana. Dan lagi aku akan masuk pasal Fidah Suang lah lagi. Tapi bila geng-geng pembangkang yang kononnya terpaling Islam, terpaling agama ni apa semua, terpaling depa lah yang paling menggelupok lah kononnya. Depa buat puak-puak pembangkang, parti PAS, Parti Bersatu ni buat seperti kita ni bukan orang Islam. Senang je attack kita, hantam kita, maki kita. Bukan main lagi. Itu pun aku tak masuk pasal hak yang pasti lagi. Yang pasti, dia boleh kata apa tau, kerajaan hari ni menentang agama Islam, kerajaan hari ni menzalimi orang-orang Islam, menjatuhkan agama Islam. Baru-baru ni kes kalimah Allah macam pada Mas Tokin kan, telah menghina agama Islam. Lepas tu kerajaan zalim ni mengganggu gugat pusat asuhan pasti ni kan. Mereka nak hapuskan anak-anak kita ni daripada belajar agama Islam. Allahu Akbar. Hampa ni jahatnya, teruknya perangai hampa, teruknya hati hampa, teruknya hampa ni. Sedih geng. Apabila benda dimanipulate, nak memanahkan keadaan, nak mainkan satu sentimen bagi orang-orang Islam, orang-orang Melayu ni jadi mengamuk, marah. Mereka nak wujudkan satu pergaduhan. Itu hakikat benda yang betul-betul jadi. Memang benda tu benar-benar sedang berlaku sekarang. Yang kes pasti pun bukan apa dia, kerajaan tak hapuskan pasti, kerajaan tak hancurkan pasti. Kerajaan hanya nak membela guru-guru yang bekerja. Kalau betul-betul sukarela, guru-guru pusat-pusat asuhan pasti tidak akan dipecat, tidak akan dipotong allowance. Sebab apa? Sebab tak hadir. Faham tak? Tak apa, sekejap lagi aku masuk. Sebab pasti ni perbincangan dia pun panjang juga. Jadi sebab mereka duk memainkan tala semuanya kepada kerajaan, nak ajak rakyat benci kepada kerajaan apa semua. Kami terpaksa jawab. Kebetulan waktu pilihan raya hari tu ada satu gambar. Ada satu gambar dekat atas tembok masjid. Dekat atas tembok masjid tu ada gambar. Ada viral lah gambar tu. Dekat atas tembok tu, dekat dinding tembok tu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah tulis masjid di bawah tu, nama masjid. So apabila nampak gambar tu, yang Bismillahirrahmanirrahim yang paling tinggi dan bahagian atas bata tu dia ada, kita boleh pijak, kita boleh naik berdiri dan pijak di atas pagar tu, tembok tu. Jadi ada geng-geng daripada side yang kerajaan ni viralkan gambar tu, sebarkan gambar tu kan. Hampa duk tala kepada pihak kerajaan.
Dan pihak kerajaan ni hampa buat bagi macam pihak kerajaan ni teruk sangat. Dan apabila kami ni dia nak menjawab, antara kami tak buat apa pun, side Barisan Nasional, side dengan Pakatan Harapan tak buat apa pun, DAP, PKR tak buat apa pun kan. Tapi hampa melakukan, hampa pijak kan, Bismillahirrahmanirrahim tu. Sedangkan gambar Bismillahirrahmanirrahim tu duduk di yang paling atas. Atas ni tempat dia boleh berjalan dengan duk pegang bendera PAS. Jadi sekarang ni memang berlakulah satu macam apa yang pertembungan lah dia. Itu kira satu masalah, satu bab oleh puak-puak ni, puak-puak belah PAS dan puak-puak belah kerajaan. Jadi cerita dia, isu kalimah Allah ni bukan isu politik. Bukan isu politik. Tetapi apabila parti politik menunggang isu ni, kita boleh tengok dan ramai sangat orang menunggu kenyataan-kenyataan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang. Kita tak nampak pun. Terutama orang tertanya-tanya, mana kenyataan Sanusi? Mana apa kenyataan Menteri Besar Kelantan? Mana kenyataan-kenyataan daripada beberapa orang pimpinan pembangkang? Tak ada pun dok buat apa video. Memang marah lah. Sepatutnya kenalah buat apa video. Cakap kita ni perlu buat macam ni. Tapi yang duk bercakap tu adalah walaun hak di bawah. Hak di atas semuanya diam, bisu. Jadi setan bisu. Dan kita pula kedengaran KK Mak punya toke adalah kumpulan penyokong parti Gerakan. Kita dengar lagu tu. Sebab tu kurang sangat-sangat pimpinan Perikatan Nasional bersuara menyerang toke KK Mak. Hampa nampak sangat-sangat kurang hanya adalah beberapa orang, tapi yang dibawa, yang ditunggang oleh walaun saja. Pimpinan diam bisu. Sebab apa? Ada link, ada kepentingan. Rupa-rupanya toke KK Mak tu orang Perikatan Nasional melalui parti Gerakan. Jadi sebab tu lah mereka diam. Lepas tu apabila isu ni dipolitikkan dan dibawa oleh orang politik, meletup. Jadi itulah, itu isu yang kalimah Allah. Dan kita masuk kepada Firdaus Wong pula. Okey, paling ramai orang pertikaikan di antara ramai manusia ni, kenapa Firdaus Wong yang jumpa? Faham tak? Antara 30 juta orang, kenapa Firdaus Wong yang boleh ambil gambar dan viralkan? Sedangkan yang orang pertikaikan pula lah, Firdaus Wong ni dia dah ada satu, dia dah lancarkan pasaraya dia sendiri. Pasaraya yang daripada Firdaus Wong punya. Jadi apabila gambar Firdaus Wong tu dia dah mula viral, mengatakan Firdaus Wong ada pasaraya sendiri punya, pasaraya dia punya. Adakah ini berlaku unsur sabotaj? Pun boleh jadi juga. Kita hanya 50-50, kita tak tuduh. Pun boleh jadi juga. Sebab mereka kata awat stokin tu hanya ada 14 unit saja. Kalau tak silap aku 14. Stokin tu apabila polis dah geledah daripada tiga kedai KK Mak, awat hanya ada 3 sahaja. 3 kedai sahaja yang ada stokin tu, dan hanya ada 14 unit sahaja. Cuba apa fikir lagi tu.
kan? Hanya ada 14 helai, 14 pasang saja, kan? Pelik tak pelik? Cuba apa fikir, pelik ke tak pelik? Jadi adalah pertikaian. Sepatutnya Firdaus Wong bila dia ambil gambar tu, dia boleh ambil gambar dan dia boleh buat laporan polis. Sepatutnya dia kena buat laporan polis apabila dia tahu itu adalah satu kesalahan melanggar undang-undang. Sepatutnya dia kena buat laporan polis. Tapi sampai sekarang dia tak buat laporan polis. Dan yang membuat laporan polis itu adalah orang lain. Orang di pihak kerajaan pun ada, orang di pihak pembangkang pun ada pergi buat laporan polis. Tapi manakah laporan tuan badan yang jumpa barang tu? Pelik lah, okay? Pelik lah. Sebab tu ada juga pertikaian mengatakan ini ada unsur sabotaj, ini ada kepentingan. Sebab tu benda ni terjadi. Untuk salah satunya untuk nak menjatuhkan satu syarikat ataupun dia nak menjatuhkan satu company, dan kononnya customer ni akan pergi ke kedai dia. Macam tu lah lebih kurang. Jadi itulah macam serba sedikit pertikaian di dalam isu stokin kalimah Allah. Jadi aku nak bawa pula soal pasti. Ucapan daripada Steven Sim. Steven Sim, dia hanya nak Kementerian Sumber Manusia pi siasat ke setiap ada 2,000 kot pasti di dalam Malaysia. Dan of course lah, pengerusi di setiap pasti itu perlulah mendetailkan soal pembayaran gaji dan macam hampa kata upah, tapi tiba-tiba ada gaji, lepas tu hampa kata allow pula, tapi ada pula surat-surat tawaran untuk nak untuk nak mencari guru-guru. Tapi bila sekarang ni isu ni dia dah pandai, dia kata pula, oi, depa ni tak bergaji. Ketua Pemuda PAS Alostar, dia kata depa semua ni sukarelawan. So kalau sukarelawan, takkanlah depa kerja sampai 9 jam, takkanlah depa kerja sampai 8 jam. Sukarelawan ni rela hadut jaga jalan apa parking pun, depa pun macam dibayar ikut jam. Walaupun depa ni rela hati, depa nak jadi rela, tapi depa dibayar upah, dibayar gaji mengikut jam. Tetap ada macam tu, ada juga gaji. Tapi untuk ustazah wala unti yang duduk di dalam pasti ni 20 hari depa kena bekerja, tapi dengar-dengar kata hanya dapat pendapatan 600, 500. Kata ya Allah, tak masuk akal lebih. Sebulan 600. Babe, apa nak boleh buat babe? Rumah sewa. Cuba berfikir dengan rumah sewa lagi, dengan contoh macam kereta memang tak boleh lah. Kereta, motor, push, teruk babe. Jadi sebab tu Kementerian Sumber Manusia nak ambil tahu, nak tengok berapa pendapatan pasti dan berapa gaji yang hampa duk bayar ni. Itu je tujuan dia, hak yang sebenar. Tapi apabila benda yang sebenarnya kerajaan nak buat dimanipulate oleh puak-puak PAS, depa manipulate, depa kata apa, kerajaan nak hapuskan pasti. Ya Allah, jahatnya geng ni, jahat. Kerajaan tak mau hapuskan pasti pun, biar. Kerajaan nak membiarkan pasti berjalan, bagus, teruskan, tak ada masalah.
Sekarang ni sumber manusia ni, Kementerian Sumber Manusia, dia kuasa dia soal manusia. Pekerja-pekerja, faham tak? Pekerja-pekerja ni, kalau contoh macam baru ni dekat 24 orang pekerja di bawah kedai agroholding, bila berlaku tidak bayar gaji sampai berbulan-bulan, okey, masalah tu kalau mereka pergi buat laporan polis ke apa ke, semua di bawah Kementerian Sumber Manusia. So Kementerian Sumber Manusia, dia akan pergi carilah syarikat-syarikat tu, dan dia akan minta lah, dia akan bagilah amaran, dia akan bagilah notis apa-apa. So itu cara macam tu yang dibuat oleh kementerian ni kepada pasti. Cara macam tu kita nak tahu macam mana hang bayar gaji mereka, kan? Macam mana kira-kira berapa hang punya pendapatan yang hang boleh bayar allowance ni, macam mana. Itu saja. Kementerian pi ke setiap pasti untuk nak menyoal siasat, bukannya nak menghapuskan. Fikir bagi logik sikit. Sedih kadang-kadang. Ini duk menipu rakyat ni kau-kau punya. Kerajaan nak hapuskan itu, kerajaan nak hapuskan ini, kerajaan zalim, kan? Teruk sangat. Lepas tu pula sebab tu tadi daripada awal-awal aku nak bawa 3 tajuk. Depa kaitkan pula dengan kantin. Dia kaitkan pula dengan kantin. Oh, kerajaan liberal, kerajaan ni teruk, kerajaan ni tak pentingkan agama, kerajaan ni tak mau anak-anak kita ni berpuasa, sebab tu membenarkan pembukaan kantin. Astaghfirullahaladzim. Aku orang terdekat dengan aku ni, kan, dia tempat asuhan sehinggalah lepas daripada waktu sekolah, tapi ni dekat Penang, lepas habis dalam pukul 2 hingga pukul 3 akan ada mak bapak yang ambil anak daripada sekolah mai hantar ke pusat asuhan ni dekat Teluk Kumbak. Jadi bila bawa ni pun ada lah, biasalah kita ada WhatsApp group kan, kita pun tanya kan, darjah 4, darjah 5, darjah 6 pun duk tak, macam duk tak puasa, kami duk kena masak pula bagi. Cuba hampa fikir tengok. Cuba hampa bayangkan kalau budak-budak ni di dalam sekolah, sebelum dia balik sekolah tu pun dia macam dia tu duk dia lapar dahaga, budak kecil lagi. Takkan hang nak membiarkan budak tu menggelupur, pi masuk tandas, nampak aja kepala paip, pi togok ayam. Dengan ayam paip tak tambah kok belah-belah Kelantan apa ni, ayam tak ada, kok belah-belah Kedah ayam pula tak ada. Togoklah ayam keruh. Togok ayam keruh ni. Ayam pula jenis-jenis karat apa semua. Kalau perkara tu berlaku sehingga kan ada yang kata sebelum ni ke apa kan, orang bukan Islam makan dalam store, makan dalam tandas, makan dekat belakang bangunan. Jadi kita ni orang Islam, kita dah menzalimi mereka, kita dah menzalimi orang bukan Islam, anak-anak orang bukan Islam. So sebab tu dibiarkan kantin tu buka. Of course lah akan ada cikgu jaga. Aku duduk asrama 8 tahun. Aku duduk sekolah model khas. Sekolah model khas ni dia buka daripada darjah 4 sampai tingkatan 5. Tapi aku duduk sampai tingkatan 3. Jadi 6 tahun aku duduk sekolah model khas. Model khas ni ada berapa belas biji lah dalam Malaysia. Lepas tu aku pergi duduk dekat IKBN. IKBN aku duduk 2 tahun. Duduk asrama jangan haraplah kantin tu buka. Tetapi pihak bukannya kantin, Dewan Makan menyediakan makanan tengah hari dengan makanan dengan minum petang kepada orang bukan Islam tu.
Dia pagi siapa? Siapa malam aku pun dah terbalik lah. Dia pagi, tengah hari dengan petang roti teo apa gitu. Ada untuk orang bukan Islam di dalam bulan puasa. Itu dia orang makan abang untuk budak-budak asrama. Tapi itu pun kira macam kami dah besar kan. Kita dah besar dah jam 4 ke atas tu memang kita diasuhkan kira macam puasa lah. Contoh macam sekolah rendah yang tak ada asrama apa. Lepas tu duk ada orang-orang bukan Islam. Bila dia dah tak mampu, takkanlah hampa nak tengok budak tu duk pergi togok ayat paip, ayat karat. Dia of course lah, kalau budak tu lapak sangat apa semua, dia boleh lah pergi. Itu pun kalau mak bapak dah bagi duit. Kalau mak bapak dah tak bagi duit, budak tu pun of course lah habis-habis pun dia pergi minum ayak apa semua gitu je. Anak aku alhamdulillah, bini aku dah tak bagi duit, tapi tak besar pun. Kan? Tapi alhamdulillah lah, kantin langsung dia tak pergi lah. Tanya ada juga, kakak pergi kantin? Tak pergi. Kawan-kawan duduk dalam kelas je. Tak apalah. Jadi apabila perkara-perkara ni kan, padahal zaman mereka perintahan, zaman Perikatan Nasional perintah, kantin buka ya. Tak ada masalah pun, kantin tetap buka, tetap beroperasi. Bayangkanlah kan. Tapi macam ni lah, andai kata kantin 100% tutup kan, macam mana pekerja-pekerja kantin tu sebulan tak ada gaji, tak ada pendapatan sebulan tu. Kita tahu majoriti hak yang mana duk buat hak yang duk buat kantin ni, depa ada buat macam ada buat catering ataupun kedai makan ataupun makanan lauk saja, ataupun dia pergi masuk bazar Ramadan. Sama ada yang tu lah. Sebab aku tengok banyak lah. Sebab kantin tu depa dapat tender kantin. Depa masak macam-macam, depa masak untuk apa sekolah dan untuk dekat luar. Jadi okey gaklah, ada juga pendapatan walaupun macam di dalam sekolah ni budak tak ramai hak yang membeli makan, tapi depa boleh bantulah daripada segi masakan luar kan. Tapi sedih apabila sekarang ni dalam Malaysia ni, semenjak PAS pernah menjadi kerajaan dan masuk pilihan raya, PAS tidak menjadi kerajaan, kita boleh tengok perangai-perangai puak-puak PAS ni teruk nak nampak. Segalanya nak politik kan. Segala-galanya depa akan politik kan. Tengok hadiah wang masuk IJN. Kebetulan arwah Taib Mahmud, kalau tak silap aku Taib Mahmud lah, waktu tu dia masih hidup, dia ada dekat IJN juga. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia free pagi ke petang, dia nak pergi melawat orang yang Taib Mahmud tu. Lepas tu katanya Taib Mahmud tu apa, kalau tak silap aku dia tak boleh bertemu ataupun dia tak sedap kot. Tak tahu, aku tak ingat lah. Tapi kebetulan hadiah wang ada di dalam IJN. Anwar Ibrahim nak pergi lah kan. Itu orang kata apa tahu, ziarah orang sakit. Itu adalah satu pahala besar. Ziarah orang hak yang sakit, itu adalah satu pahala hak yang besar. Tetapi Allahu Akbar, hadiah wang katanya tak mau jumpa. Lepas tu mulalah spekulasi kan, rekaan cerita mengarut keluar. Kata Anwar Ibrahim nak pergi jumpa hadiah wang, nak pergi merayu undi, nak pergi merayu supaya hadiah wang menyokong kerajaan Anwar Ibrahim apa semua. Allahu Akbar. Aku nak tanya juga kan, awak Anwar Ibrahim tu terdesak sangat ke apa? GPS, GRS duk nak tarik sokongan ke apa? UMNO BN duk nak tarik sokongan ke apa? Sehingga kan
boleh ada cerita-cerita macam tu. So bila Anwar Ibrahim dia macam dia tak dapat jumpa hadiah awang kan, apa yang berlaku? Adakah Anwar Ibrahim tumbang? Tak tumbang-tumbang. Adakah Barisan Nasional kononnya kata dok nak tarik sokongan lah apa? Adakah Barisan Nasional tarik? Tak tarik juga pun. Tapi tak berlaku apa pun. Tapi dok buat teruk puak-puak ni. Dok buat teruk, buat betul-betul canang gila-gila. Tengok Anwar terdesak. Tapi terdesak daripada celah apa? Tapi ya aku harap puak-puak walaupun hak yang teruk sangat perangai dia, aku harap suatu hari nanti dia akan lalui seperti mana Perdana Menteri kita lalui. Okey, contohlah macam hang nanti hang masuk hospital, hang mengharapkan siapa-siapa melawat hang. Padahal hang memang mengharapkan orang tu dia mai melawat hang, tiba-tiba dia tak mai pun. Padahal dia macam dalam hospital tu. Kan? Padahal hang tahu memang dia mai hospital tu. Tapi kawan tu pun tahu hang ada di dalam hospital tu. Tapi hang tak masuk, tapi hang tak mai pun kepada ni diri hang tu. Kawan hang tu tak mai pun melawat hang, tengok hang. Nanti hang boleh rasa segala jenis, segala cara, segalanya depa nak berpolitik. Teruk sangat pada aku lah, teruk sangat perangai-perangai puak-puak ni. Jadi insyaAllah kan, aku satgi depan tu bonggol merah tu banyak orang ada bergegak habis kereta-kereta. InsyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Fikirlah kan, tak perlulah duk nak politikkan segala-galanya. Teruk sangat. Tunjuklah adab yang baik, akhlak yang baik kan, supaya apa, cara kita, budaya kita, perbuatan kita, adab kita ni dapat menarik minat orang-orang bukan Islam terhadap agama kita. Bukannya kita menunjuk perangai cara adab yang teruk yang mengakibatkan pemikiran, fahaman orang-orang bukan Islam ni terlalu teruk. Fahaman pemikiran mereka terhadap umat-umat Islam ni, tak boleh, perangai mereka teruk, macam ni, tak boleh. Kan, mereka dah ada satu fahaman yang buruk lah kepada orang-orang Islam ni. Kalau Islam ni macam ni, perangai dia macam ni. Tak mau. Buka sikit cerita pasal Islam, tak mau. Aku pernah jumpa, aku pernah sembang soal tu, tak mau. Jadi itulah, kita harap insyaAllah Anwar Ibrahim dapat buktikan kejayaan dia, kehebatan dia, dan juga dia dapat menenangkan keadaan dalam negara ni. Dan insyaAllah aku tahu Anwar Ibrahim dia akan senyapkan puak-puak, walaupun dia akan senyapkan puak-puak lebay. Kita tunggu dan lihat. Sebab ini baru berapa tahun, baru berapa belas bulan je Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita tunggu dia naik sampai 36 bulan. InsyaAllah hasil kejayaan tu menanti. Sebab hari ni pun kita boleh tengok berapa belas bulan je Anwar Ibrahim perintah negara. Pelbagai dah, Alhamdulillah. Dia macam menjadi satu kebanggaan, pelaburan yang terbesar. Dan Perdana Menteri, satu-satunya Perdana Menteri yang tak reti duduk diam. Kan, ada je dia nak bertemu dengan syarikat tu, ada je dia ada kerja dia, ada aktiviti dia, dan berbeza dengan Perdana Menteri kita sebelum ni. Jadi terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.